Terima kasih Ustaz. Jadi kita teringat tuan-tuan, ada satu zikir ataupun satu dendangan, doa, syair yang selalu kita dengar, bahkan kita hafal, kita boleh dendangkan sama-sama. Doa ni dia macam seolah merendahkan diri. Ya Allah, layakkan aku ni masuk ke syurga, ya Allah. Tapi aku takut nak masuk ke neraka, ya Allah. Aku tak sanggup, aku tak mampu nak menanggung siksa neraka, ya Allah. Tak boleh sekali, kita cuba boleh sekali, no? Okey, tengok. Ilahina stulil firdausi a'la wa la aqwa 'ala an-nari jahim fa walita waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbi azim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Tuhan, terimalah taubatku, ampunlah dosaku. Sesungguhnya Engkau lah pengampun dosa-dosa besar. Baik tuan, itu dah zikir yang kita lafazkan pada Allah. Kita nak masuk syurga-Mu, ya Allah. Kami ni tak banyak pahala, ya Allah. Layakkan kami ni, ya Allah. Namun kita merayu pada Allah. Kami dah kita merayu pada Allah. Baik, saya nak terus lagi ni, nak terus pada soalan yang diajukan. Tapi memandangkan masa kita kesempitan, kita tengok kalau ada balance lagi masa di hujung lagi, kita cuba ajukan pada pilih-pilih yang sana. InsyaAllah kalau boleh start kita pun keletihan tu. Tapi masih lagi kita nak saya nak terus pada kita punya pusingan yang terakhir, yang ni soalan yang saya ajukan sendiri. Kita nak terus kepada Fadil Ustaz Hizbul. Tuan-tuan, seorang sahabat yang terkenal, Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia juga seorang yang berhijrah. Mungkin barangkali kita ada persamaan dengan dia, di kalangan kita ada yang sama dengan dia. Dia seorang yang bukan Islam kepada Islam. Umar Al-Khattab bukan sekadar dia bukan sekadar seorang non-Muslim, bahkan dia merupakan musuh kepada Muslim. Sehingga kan dia pernah nak bunuh Rasulullah. Di kalangan orang musyrik di Mekah, mereka tanya, siapa di kalangan kita yang mampu, yang berani nak bunuh Rasulullah? Semua boleh dikatakan majoriti tak berani nak bunuh Rasulullah. Sebab apa? Takut orang balas dendam. Tapi Umar kata, aku boleh. Gua boleh dia. Kata bahasa lagi lah. Aku sanggup, aku boleh. Nohal banyak nak sakat nak bunuh Rasulullah. Umar memang orang cukup gerun dengan dia. Sehingga bila dia dalam Islam pun, iblis, syaitan takut nak bertembung satu jalan dengan Umar. Punya cengih Umar ni, pongoi. Tapi tuan-tuan, satu hari bila mana dia nak bunuh Rasulullah, ada sahabatnya, kawan dia berjumpa dekat traffic light waktu tu. Barangkali zaman kita ni panggil traffic light, panggil jalan. Kata Umar, Nabi mana ni? Aku Nabi bunuh Rasulullah. Hang jangan bunuh Rasulullah. Sebab apa? Sebelum hang bunuh Rasulullah, adik hang dah pun bersama dengan Rasulullah. Umar terkejut. Dia U-turn balik. Tunggu traffic light hijau, dia U-turn balik rumah dia. Jadi situlah kita nak minta Ustaz Ibu ceritakan penghijrahan Umar berlandaskan status perkara tentang yakni Al-Quran. InsyaAllah kalau ada rezeki kita, Ustaz Ibu dia boleh, kita akan mendendangkan sekali alunan Al-Quran yang akan menghiburkan kita insyaAllah. Dan juga akan menceritakan maksud-maksud yang mana ayat itu menyebabkan Umar yang tadi ni garang pukul adik dia terus lantas memeluk Islam. InsyaAllah, silakan Ustaz Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi. Nampak semua ada nak lena hari ni? Semangat lah. Tapi saya tak semangat ni sebab baru nasi minyak kan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah, lagi lama kita tunggu, lagi lama pahala kita dapat. Boleh? InsyaAllah kita teruskan sampai maghrib ni. Okey, saya dah kisah nak buka cerita tentang kisah keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Sebelum kita nak pergi kisah dia, kita kenalkan diri dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memang dia pada awal dia benci kepada Islam. Benci sebab dia terlalu taksub dengan agama nenek moyang dia. Sayyidina Umar. Kalau dalam Islam, orang yang paling kuat tentang Sayyidina Umar sebelum keislaman dia. Hebat dia. Garang dia, bengis dia, samsing dia, dahsyat Sayyidina Umar. Memang tidak ada chance lah kalau kata siapa-siapa yang nak bagi ceramah dekat dia, tak ada. Di antara orang yang paling takut digeruni oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tak berani sahabat lain nak dekat dengan Umar, nak tegur dia tak berani. Kecuali Abdul Rahman bin Auf. Seorang sahabat yang berani tegur dia, Abdul Rahman bin Auf seorang kan. Sebelum keislaman Sayyidina Umar ni, dia pernah satu ketika dia pergi ke Baitullah. Diceritakan dalam kitab Rahiqil Makhtum. Rahiqil Makhtum diceritakan bahawa dia pergi ke Baitullah. Dia selaknya tirai Kaabah. Yang Kaabah bawah ni baru dia orang bina. Dulu. Bila dia tengok Nabi SAW tengah solat, dia nak pergi kata rupa-rupanya orang yang benci dengan Islam ni, dia nak dengar juga apa yang dia baca. Apa yang dia nak baca? Bila dia dengar Nabi SAW baca surah Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Sampai dia kata apa? Dia kata ni semua ni sihir belakang ni semua ni ayat-ayat penyair semua ni sihir belakang. Dia kata, dia dengar Nabi baca, dia kata ini sihir. Sampailah ayat innahu laqawlu rasulin karim. Turunnya ayat, Nabi baca ayat ni, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli kahinin qalil wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun walau bikahinin qalilan ma tazakkarun. Ayat sampailah ayat ini, sesungguhnya makna dia, sesungguhnya Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasul yang mulia. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin. Dan Al-Quran ini bukan kalam syair. Bila dia terdetik kalam syair, Nabi sebut tu kalam Al-Quran ini bukan kalam syair. Dia tak tengok dia belakang, dia duduk sangka dalam hati dia. Tiba-tiba Nabi baca, ini bukan sangkaan, ini bukan kata-kata syair. Qalilan ma tu'minun, ramai di kalangan kamu tak beriman. Di situ dia dapat keislaman. Tapi masih benci, dia kuat lagi benci kepada Islam tu masih tebal. Tapi dia dapat rasa. Dia balik, dia jumpa dengan An-Nu'aym, dia jumpa. Bila dia jumpa seorang lelaki di situ memberitahu bahawa adik dia Fatimah dah masuk Islam. Itu yang dia mengamuk tu. Itu yang dia mengamuk. Dia pergi rumah Fatimah. Kebetulan di rumah Fatimah ada adik ipar dia, ada Khabbab Al-Arab. Dia boleh baca Quran. Adik dia baca Quran daripada surah Taha. Baca surah Taha, dia dengar. Bila Sayyidina Umar masuk sampai, dia orang berhenti. Adik dia Fatimah bawa sembunyikan mushaf tu, sembunyikan mushaf Al-Quran tu. Di situlah berlakunya pertengkaran, di situlah berlakunya yang Sayyidina Umar menampak adik dia. Sebab masuk Islam. Lalu Sayyidina Umar suruh baca Al-Quran tu, baca dia nak dengar. Dia nak minta Al-Quran tu, mana Al-Quran yang apa baca. Bila dia ambil Al-Quran, dia baca surah Taha, dia tengok surah Taha, kemudian sampai ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri.
Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Oh dia, apa ayat? Bila sampai ayat tu, dia dapat keislaman. Bila dia baca Al-Quran, dia tersentuh dengan makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana fa'budni, dan tidak ada Tuhan melainkan, tidak ada Tuhan, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salat, dan dirikan salat. Lidikri, dan ingatlah aku. Ini permulaan keislaman masuk meresap dalam jiwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila masuk dalam hati dia, dia terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi dengan pedang dia. Oh, hebat. Syaitan iblis kalau lalu satu lorong dengan Sayyidina Umar, lari. Nak kata bengih tak bengih dia. Lalu satu lorong, tengok apa? Sayyidina Umar lari. Syaitan tengok dia. Pernah satu ketika seorang perempuan yang hamil, yang didakwa berkhalwah, bila kata dengar tahu, kata Sayyidina Umar panggil menghadap, gugur kandungannya. Ya, dengar kata Sayyidina Umar panggil menghadap dia, gugur kandungan. Dahsyat, takut Sayyidina Umar. Bila dia dapat keislaman Sayyidina Umar, dia pergi ke rumah Nabi SAW. Dalam rumah Nabi itu ada Sayyidina Hamzah, ada ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Osman, ada orang Nabi. Dia pergi dengan pedang dia. Bila dia tengok Sayyidina Hamzah, tengok siapa ni? Ya Umar ya Rasulullah. Umar datang dengan pedang dia. Nabi kata buka, sekiranya dia datang dengan baik, kita buka dengan baik. Bila dia masuk itulah bahawa dia mengucap 2 kalimah syahadat, terima Islam. Bukan senang. Sebab apa? Hasil daripada doa Nabi SAW. Sebelum keislaman Sayyidina Umar, Nabi berdoa kepada Allah dengan katanya, Ya Allah, engkau kukuhkan agama Islam ini dengan kau Islamkan di antara 2 orang yang engkau cintai, iaitu Sayyidina Umar dan juga Abu Jahal. Lalu Allah memilih Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bila masuk Islam, sahabat-sahabat yang lain bila masuk Islam, dia orang diam. Sayyidina Umar masuk Islam, dia pergi rumah Abu Jahal, ketuk itu, buka itu, aku masuk Islam. Dia berani tak berani? Ketuk itu, buka, Abu Jahal, aku dah masuk Islam. Nak buat apa aku? Dia Samsi. Nak cerita Samsi tu. Berani. Abu Jahal je kan, dia ajak geng-geng dia mati. Tak risau. Dahsyat dia. Orang yang paling kuat membela Nabi SAW, orang yang kuat membela agama Islam. Dan Nabi kata, kalau kata ada seorang Nabi yang dilahirkan lagi selepas aku, nescaya Umar lah orang yang akan dilantik sebagai Nabi. Orang yang akan dilantik sebagai Nabi Umar. Sebab keislaman dia masuk, meresap dalam jiwa. Satu kisah saya nak bawa. Sebab itu dalam bab hidayah, tuan-tuan, dalam bab hidayah, saya pergi di Singapura. Negara bukan Islam, non-Muslim, bukan Syiah. Saya pergi di Singapura, di Masjid Ba'alwi, Bukit Timur. Mungkin tuan-tuan pernah sampai Masjid Ba'alwi, Bukit Timur. Imam dia Syekh Habib Hassan Al-Atas. Syekh dia, di tiap-tiap malam Jumaat dia ada ratib Al-Atas. Setiap pada berlepas asar dia buat ratib. Orang ramai bawa tikar duduk dekat masjid, luar masjid penuh sangat. Tak boleh masuk masjid, dekat luar apa tikar. Untuk apa? Bukan dekat ceramah, untuk buat ratib tu, untuk selawatkan Nabi. Bawa anak-anak, Masya Allah, tabarakallah, berkat dia. Saya pergi di masjid tu. Bila masuk di masjid, agak nampak lain sikit masjid. Sebab nampak macam museum pun dah. Pedangnya dengan baju perang zaman Ismailiyah. Lama. Kerajaan Saudi bagi pada dia tikar raudah yang warna kelabu kan. Masuk dalam bilik dia, ni macam pernah tengok tikar ni. Ada teknis orang Saudi yang bagi raudah, tapi tak besar lah, kecil je. Hebat dia di antara orang yang hebat. Kalau boleh kerajaan bagi itu, dia hebat kan. Kerajaan Saudi bagi dia raudah, kain raudah, kapek raudah. Bila saya masuk tengok, ada satu ketika bila orang dah habis solat, ada anak non-Muslim, anak Cina, anak Chinese, duduk study group dekat luar masjid. Dan 10 orang, 20 orang dengan seluar pendek dia study group. Saya tanya imam, tanya Habib, adakah mereka ni ada orang Islam? Walaupun anak Cina, tak semestinya non-Muslim, orang Islam ke orang? Habib kata dia orang ni bukan Islam. Memang kita buka ruang untuk non-Muslim, untuk dia belajar di masjid. Hebat. Tapi bukan dalam ruang solat lah.
di ruang kaki 5. Tapi dia buka pintu. Dan parking untuk non-Muslim disilakan. Free, tanpa cas. Silakan parking. Sebab pejabat kiri kanan dia orang boleh parking bila-bila masa saja. Pintu sentiasa dibuka masjid. Saya pergi di belakang tempat kantin dia makan. Saya masuk tengok ada India, ada Cina, macam-macam bangsa. Hebat di sini. Seolah-olah tu macam hak semua. Tengok di dinding dia terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cina, terjemahan Al-Quran dalam bahasa India, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Wow. Jadi orang yang masuk, orang yang non-Muslim, dia tak ada rasa asing dengan Islam. Quran pun ada terjemah bahasa aku. Okey Islam. Baru terbuka nak tanya tentang Islam. Dia punya strategi, dia nak tarik orang non-Muslim masuk Islam. Dia kata benda yang paling dahsyat sekali. Dia kata pernah satu ketika 2 orang Mak Saleh daripada Jerman sana datang. Daripada Jerman datang datang ke Singapura, naik basikal pusing Singapura. Kebetulan sampai depan masjid ada satu pondok wakaf. Dia orang rehat di situ. Ialah letih kan, naik basikal, hujan, panas, makan pun tak lagi, dengan bawa beg besar dia, dengan basikal lagi. Dia berhenti dekat pondok wakaf depan masjid. Jadi imam tadi pun datang untuk solat. Tiba-tiba nampak 2 orang Saleh duduk depan masjid. Dia pergi tegur. Kita agak-agak kalau kita tegur lah, kalau duduk depan masjid lah, tak apa lah. Kalau duduk luar tak payah. Kalau dia duduk depan masjid, kita pergi tegur lah. Biar dia buat apa. Betul. Kita, sebab kita masih lagi tak apalah, biarlah dia. Dia bukan orang Islam pun. Jadi imam tadi bila tengok 2 orang Saleh duduk di situ, dia pergi tanya daripada mana, mari semua mari tanya, buat apa datang sini. Dia pegang seorang sahabat yang tidur tadi tu, demam panas, badan panas, ialah naik basikal mana-mana hujan, pegang panas badan dia. Imam tadi bawa 2 orang Saleh tadi, bawa masuk masjid, bagi bilik tetamu, bilik VIP, bilik tetamu. Dia bagi kepada 2 orang Saleh ni bilik tetamu tu untuk penceramah. Bagi penceramah Mak Saleh duduk. Hebat dia. Dia tidak ada rasa asing bagi dia. Walaupun nampak rambut emas, potong rambut ni dijual pun laku. Ada rambut emas kan orang putih ni dijual pun laku. Kalau tak ada emas kan, lebih kuat pun rambut orang putih pun jadi. Bila bawa dia masuk bagi bilik. Jadi imam tadi beli ubat gigi, berus gigi, Panadol, bagi semua ubat yang dia nak perluan. Tolak bagi, semua bagi. Jadi di situ dia rasa satu benda yang luar biasa. Aku dilayan oleh seorang ketua Islam. Dia layan aku, Masya Allah, tabarakallah, hebatnya. Aku punya mentaliti, aku cukup pandang lekeh dengan Islam, teroris. Tapi tiba-tiba ketua Islam layan aku lain daripada apa yang aku fikirkan. Dia kata, tuan-tuan, dia alang-alang dapat free, dia tiba seminggu. Alang-alang makan free tak? Tunggu pasal hari 2, tiba seminggu makan free Singapura. Dolar tu. Duduk hotel, cari pasal duduk sebelah masjid. Tapi hidayah daripada Allah. Walaupun apa dosa dia, walaupun tinggi mana dosa dia, walaupun apa latar belakang dia, pengampunan Allah lebih besar daripada apa yang dia buat. Dia duduk seminggu, sehari berapa kali dengan azan? Sehari 5 kali dengan azan. 5 kali untuk mengetuk hati dia untuk menerima Islam. Cukup mudah. Sehari dia akan tanya satu soalan tentang Islam. Sehari dia tanya satu soalan tentang Islam. Imam tadi tak mendesak. Tanya aku jawab. Bila dia tanya, dia kata, ini kali pertama aku dapat layanan yang cukup hebat daripada seorang Muslim di negara bukan Islam. Aku tak dapat benda ni di negara orang Islam. Aku tak dapat. Aku berjalan seluruh negara orang Islam, tapi layanan dia cukup buruk. Aku dapat. Ini dia kata, aku dapat layanan cukup buruk, tapi aku mari negara bukan Islam, aku dapat layanan cukup hebat. Negara orang Islam aku berjalan, rata dunia, negara Arab semua aku berjalan. Tapi layanan dia kata pernah satu ketika basikal aku pun dia orang curi. Jahat dia. Basikal aku, beg aku dia orang curi. Dia Allah Akbar. Mula-mula datang speaker sekarang bagus, boleh datang lalu bro semua. Itu ini memang dia kata aku leka sikit, aku lalai sikit. Dia tengok basikal, beg tak ada lah. La ilaha illallah. Dia curi. Orang yang curi itu dia kata pakai baju macam kamu, Mak, pakai jubah. Pakai jubah tu yang tak tahan. Aduh, buka jubah ni. Jadi bila aku nampak itu di negara orang Islam,
sama orang Islam tak ada. Sebab dia kata aku baca tentang Prophet Muhammad, religion of Islam. Aku ada baca tentang agama Islam. Tapi aku compare dengan agama dengan negara dia, tak sama. Aku dapat di sini. Dia balik negara asal dia 2 tahun. Dia tak masuk Islam ni. Dia balik negara asal. Dia kaji, dia tengok. Dia datang pula. Tahun yang kedua dia datang jumpa, dia cari Imam Habib Hasan. Untuk apa? Aku tak baca kabarnya. Aku dah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap masuk Islam. Itu hebat lah. Hidayah daripada Allah. Wallahu ta'ala. Itu dia Tuan. Maknanya kehidupan kita ni kena berlandaskan Al-Quran. Al-Quran, kalau semalam saya berwacana bacaan Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Syarhan, seorang pengamal perubatan Al-Quran di Masjid Shah Alam. Katanya lebih kurang 5,000 orang dalam keadaan orang tengah sibuk cuti, tapi 5,000 orang setia dalam Masjid Shah Alam semalam, tak berganjak 3 jam forum. Dan hari ini pun perkara yang sama berlaku, 3 jam kita berforum tak berganjak, duduk ramai macam ni. Bahkan bertambah dah makin padat balik dah dekat pintu tu. Kena iklan lagi sikit. Kita apa tuan-tuan, kita pada kesempatan yang terakhir, dan yang insyaAllah panel kita yang pertama akan menjawab soalan yang terakhir. Dan insyaAllah kalau tadi Ustaz Ibu ada menceritakan soal Al-Quran, dan Al-Quran memang semalam pun kita berwacana tak ada apa pun yang dapat menafikan kehebatan Al-Quran. Bila dikajinya persen sebutan kalimah-kalimah dalam Al-Quran, lautannya, daratannya, binatangnya, insannya, jinnya, bila dikaji balik dengan persen-persen yang Allah letak tu, memang jumlahnya sama hari ini dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan banyak lagi rahsia-rahsia lagi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita bila sebut pasal Quran, dan Al-Quran juga merupakan orang kata satu tiket mudah ya tuan-tuan. Tiket yang mudah untuk kita masuk ke syurga. Soalnya Ustaz Abi, soalnya penguasaan kita terhadap Al-Quran. Penguasaan kita terhadap Al-Quran, kita pula ada yang di kalangan kita ada yang baru mengenai Al-Quran, tak tahu nak baca Al-Quran. Jadi bagaimana kita ni, orang yang kurang mahir dengan Al-Quran, nak menguasai Al-Quran dan nak mengamal dengan Al-Quran sebagai satu tema ataupun satu mission and vision kita ma'al hijrah ini, hijrah kami ke syurga-Mu ya Allah, dengan satu tiket yang cukup hebat, yakni Al-Quran. Bagaimana Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang soalan ni lah. Jadi jawapannya tak sama panjang dengan soalan ni lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati sekalian, alhamdulillah agaknya tuan-tuan dan puan-puan sanggup berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Jadi tak tahulah sampai ke berapa kita akan habis, insya-Allah. Berbalik kepada soalan tadi, iaitu soal keindahan Al-Quran dan juga keistimewaan Al-Quran, dan bagaimana kita nak beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertamanya, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, yang kita perlu fahami bahawa kitab Al-Quran itu yang kita sedia maklum dan beriman dengannya adalah merupakan kitab penutup kepada kitab-kitab yang terdahulu yang diberikan, diwahyukan oleh Allah SWT kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Cuma keistimewaan ciri-ciri yang ada pada Al-Quran ini disebutkan oleh Syekh Mana'ul Qattan dalam kitab Ulumul Quran. Dia katakan bahawa Al-Quran ini mempunyai pelbagai kelebihan, tak terhitung dia tuan-tuan puan. Contohnya Quran itu disifatkan sebagai hidayah, pemberi hidayah. Maksudnya siapa yang membaca Al-Quran dan meneliti dan mentadabbur apa yang terkandung dalam Al-Quran, mereka akan mendapat hidayah. Allah SWT firman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini Allah turunkan, diberikan kepada manusia untuk berikan petunjuk, jalan panduan kepada mereka. Kalau kita nak datang ke Perkim tadi tuan-tuan, contoh, kalau tidak ada signboard, contohnya saya bukan tahu sangat, mahir sangat bab KL. Barangkali nak pergi ke Sogo, jumpa Jalan Jesko, tak jumpa tuan, saya tak berapa mahir sangat. Jadi memerlukan kepada signboard. Maksudnya kalau tidak ada panduan dan manusia itu tidak ada panduan yang kukuh, yang jelas, menerangkan bagaimana kaedah untuk kita berjalan, maka kita akan terpesong dan kita akan tersesat, dan kita akan menjadi orang yang sesat. Banyak diterangkan sifat Al-Quran.
Disebutkan dalam Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran juga adalah merupakan penawar. Kata para ulama, Quran bukan sahaja penawar bagi rohani, tetapi Quran juga adalah penawar bagi jasmani. Maksudnya siapa yang nak berubat, sekarang kita ada perubatan Al-Quran, perubatan Islam. Maksudnya dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah penyakit-penyakit yang kita hadapi, Allah Ta'ala boleh izinkan ia akan dihilangkan dan disembuhkan oleh Allah SWT dengan berkat Al-Quranul Karim, dengan berkat membaca Al-Quran. Seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam riwayat hadis, Nabi membenarkan seorang sahabat yang merubat seorang ketua kampung yang telah pun dipatuk oleh seekor ular berbisa. Itu kalau dari segi realitinya ataupun dari segi logiknya, kalau dipatuk ular tuan-tuan dan perempuan, confirm mati. Tapi dengan berkat surah Al-Fatihah yang dibacakan dalam segelas air, kemudian diberi minum, akhirnya dengan izin Allah sembuh. Bisa tadi boleh hilang. Tapi kena tengok juga lah orang yang baca. Ada juga orang bertanya, Ustaz, saya pun baca Al-Fatihah juga, saya baca Al-Fatihah tak sembuh-sembuh, makin melarat adalah. Itu tengok darjat orang yang membaca. Sebab tu saya ada seorang teman saya ni, dia duduk, dia ikut imam dalam sebuah kampung. Jadi bila ada apa-apa musibah saja, itu sikap kita manusia. Bila ada musibah, mau ingat Allah. Waktu kita senang, kita tak jumpa di masjid. Orang nak kenal tu imam waktu ada orang meninggal, ataupun waktu ada musibah, orang kenal tu imam, orang kenal masjid. Tapi kalau bukan selain pada dua waktu tu, kita tak kenal masjid kat mana, orang tanya pun masjid kat mana, entahlah. Padahal kita dah 20 tahun duduk di situ. Itu malangnya kita tuan-tuan dan puan. Jadi sahabat saya, bila ada orang musibah kali tu jumpa dia, Ustaz, tolong Ustaz, anak saya sakit, ayah saya sakit, tolong buat solat sunat hajat. Baik, sepatutnya bila kita ditimpa musibah, Nabi ajarkan kita sendiri buat solat. Tak ada masalah kita suruh untuk imam, tapi kita sertai sekali. Ini kita suruh untuk imam, kita duduk di rumah tengok televisyen, itu kan lain namanya. Jadi kawan saya pun jadilah solat hajat, doa kan. Habis tak cukup seminggu, meninggal anak dia. Esoknya tu bapaknya sakit, meninggal juga bapaknya. Dia kata, dia cerita kat orang, Ustaz ni bahaya ni, asal dia doa dia mati lagi. Jadi tak payahlah suruh dia buat solat hajat, suruh dia buat baca doa lain yang bagus. Jadi bukan salah Ustaz tu, salah. Salahnya adalah itu adalah merupakan ketentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya nak cerita kepada tuan-tuan, nak kongsikan daripada karangan buku Dr. Zakir Naik. Dia berkongsi dengan kita tentang keislaman seorang padri, seorang padri yang amat hebat dalam mengkristiankan, menjalankan ajaran kristianisasi kepada golongan-golongan yang berada di Britain, golongan orang-orang Islam berada di Britain, iaitu Dr. Gary Muller. Dia ceritakan bahawa ketika mana aku mengenali tentang Islam, aku merasakan Islam ini bukan agama yang benar. Agama yang benar, agama Kristian. Ini bukan soal kita nak kita menimbulkan isu agama, tidak. Tapi kita nak ceritakan kebenaran. Jadi dia kata, bila aku mendapat hadiah daripada seorang tok imam yang berada di masjid di Britain sana, hadiahkan kepada aku Al-Quran translation dengan tafsir. Aku baca. Bila aku memiliki setiap surah dari Al-Quran, selesai saja baca, aku terfikir di benakku bahawa Nabi Muhammad ini, pertama, dia seorang saintis. Yang kedua, barangkali dia kerja dia adalah seorang peladang, petani. Dan barangkali juga Nabi Muhammad ini tertanya-tanya di benak fikiran dia. Barangkali Nabi Muhammad saintis, barangkali Nabi SAW adalah seorang petani ataupun peladang, ataupun barangkali Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang yang sentiasa berada di laut untuk pelayar dan sebagainya, menangkap ikan dan sebagainya. Tetapi bila dijumpa Tok Imam itu, siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukanlah siapa-siapa, dia melainkan manusia biasa. Dia bukan pernah bekerja, mengkaji sebagai mengajar dalam guru sains, mengajar subjek sains, subjek matematik, tidak. Tetapi dia menyatakan demikian sebabkan bila dia menghayati dan mentadabbur Al-Quran, dia melihat fakta-fakta ilmu sains saja. Fakta-fakta seolahnya Nabi Muhammad tahu tentang hal keadaan laut, tentang hal keadaan tanaman dan sebagainya. Maka barulah dia memeluk agama Islam dan dia bersaksi bahawa sesungguhnya inilah benar-benar datangnya wahyu daripada Allah, bukan mereka ciptaan dan hasil tulisan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cuba dapatkan satu buku
karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Karim, iaitu bagaimana kita nak berinteraksi, nak beramal dengan Al-Quranil Karim. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ajarkan kepada kita secara step by step. Sama ada kita yang dah lama masuk agama Islam ataupun yang baru, sama saja. Ada orang yang dah lama masuk agama Islam tapi tak berhenti dia baca, ya? Yang salah makhrajnya macam-macam ni, tuan, ya? Sebab tu membetulkan makhraj dalam bacaan sangat penting. Itu fardu. Tapi dengung tak cukup, itu juga digalakkan tapi tidak sampai peringkat boleh membatalkan solat. Lepas tu saya pernah solat di kawasan Meru lah, minta maaf lah ada orang Meru situ banyak kawasan orang jauh. Jadi kebetulan lah hari itu saya tak sempat nak singgah solat tarawih, saya singgah di situ. Kawan saya kata bagus juga di sini, tapi tak pernah sampai masjid. Yang jadi tok imam pun orang Jawa juga. Yang belakang-belakang ni semua Al-Jawali, bukan nak merendahkan orang Jawa, tapi itu adalah telo dia orang. Jadi baca Al-Fatihah, saya rasa bunyi pelik ni, macam berada di negara lain macam tu. Sampai kat part lain Alhamdulillah semua okey. Saya tak boleh terima part akhir. Biasanya part akhir yang tak terima. Dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selama saya belajar tak pernah jumpa makhraj ja dalam Quran. Dia agak pelik je lah. Jadi itu tak ada masalah lah, itu telo, ya? Tak ada masalah. Cuma kita dari sudut pembelajaran, kata Dr. Al-Qaradawi, bila kita belajar Al-Quran, sebenarnya kita belajar untuk melembutkan lisan dan lidah kita. Sebab terbukti, kata Dr. Al-Qaradawi, bila kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, kita mendalami tajwid, sebutan makhraj, kemudian kita belajar melagu, bila kita pakar dan betul sebutan makhraj kita, sebenarnya orang yang belajar dalam bahasa Arab dan menyebut huruf dengan betul, untuk dia belajar bahasa-bahasa yang lain sangat mudah. Sangat mudah untuk dia belajar bahasa Inggeris ke, bahasa France ke, bahasa Iran ke dan sebagainya, mudah. Sebab lidah dia telah pun diperbetulkan untuk sebut huruf tu mengikut kawasan yang sepatutnya. Kan kita ada huruf yang keluar berteropong, lidah, bibir dan sebagainya. Mana ada bahasa lain gitu, ya? Itu di antara kelebihan dan keindahan. Yang pertama, bila Surah Al-Qadari ajarkan kepada kita cara nak beramal Quran, perbetulkan bacaan Quran. Kemudian melazimi diri kita untuk membaca Al-Quran. Jangan kita baca Quran berapa kali khatam. Alhamdulillah Ustaz, dah khatam lah bila tahun yang lepas. Lepas tu bila lagi nak khatam, tahun akan datang lah. Bila yang kamu khatam? Saya khatam bulan Ramadan. Habis saja 30 Ramadan, saya buat note kat Quran saya. Alhamdulillah berjaya juga aku khatamkan Quran, ya? 30 Ramadan 1433 Hijrah. Waktu buat note sikit, smile kat situ, InsyaAllah Quran, see you next year. Nak baca Quran, jumpa Quran pula tahun depan. Bukan begitu juga. Sebabnya Quran kena dibaca selalu, kena lazimkan. Kemudian kata Dr. Al-Qaradawi, selepas itu naik peringkat yang seterusnya, kita menghafal Quran. Kena cubalah tuan-tuan, kena cuba inisiatifkan, galakkan diri kita supaya kita cuba juga menghafal sikit surah-surah yang lazim, ya? Supaya di dalam diri kita ni adanya Al-Quran. Sebab kata Nabi SAW, kalau ada di kalangan hamba yang tidak ada ma laysa fi jawfihi min al-Quran, yang tidak ada dalam dalamannya Quran, kal baitil kharab, seperti rumah usang, rumah yang tak ada penghuni. Alamatnya, kalau dalam rumah kita tuan-tuan tak ada siapa pun berhenti baca Quran, tak ada pula orang yang hafal Quran, semua pakai jembalang betul. Pasal rumah tak ada penghuni, biasanya jin dengan syaitan dah duduk. Maksudnya mudah kita kena rasuk lah dan sebagainya lah. Cuba menghafal. Sebab tu saya tertarik kata Dr. Syekh Ismail Men. Bila dia pernah ditanyakan soalan, dia kata apa? Sebab apa setiap orang yang memeluk agama Islam, bila nak solat, kena baca dalam bahasa Arab, kena baca Quran dalam bahasa Arab? Tak boleh ke dalam bahasa Melayu? Kan senang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kan senang kita nak baca, bahasa kita suka-suka hati nak baca. Takut lagi topik pula. Hari itu emosi tak pun bagus. Tengah baca surah Fatihah, segala puji bagi Tuhan. Alamak, apa aku nak masak hari ini, masuk topik lain pula. Jangan salah, itu sudah lah. Tetapi nak ceritakan bahawa kata Syekh Ismail Meng, antara hikmah kenapa Allah Ta'ala wajibkan baik bangsa Cina, baik bangsa India, Melayu, Kadazan ke apa dan sebagainya, Hindu ke, kalau meluk agama Islam, sembahyang mesti baca dalam bahasa Arab. Rupanya hikmahnya itu adalah merupakan salah satu cara Allah Ta'ala nak menjaga Al-Quran.
nak suruh kita hafal Quran sekurang-kurangnya. Bila kita hafal Quran, dalam solat kita baca Quran yang kita hafal. Quran yang kita hafal. Sebab itu antara kaedah bagaimana Allah nak kekalkan Quran itu berada dalam setiap hati orang beriman. Paling kurang, paling lekeh pun Al-Fatihah. Kalau Fatihah juga tak hafal, mangkuk ayam je buat ni. Fatihah pun tak hafal juga. Itu teruk lah pun. Kalau Yasin tak hafal, kita hari Yasin, nak Yasin pendek, Yasin panjang. Ada sahabat saya tuan-tuan perempuan, tapi dah jadi lazim di masyarakat kita di Malaysia. Kalau pagi Jumaat biasa baca surah Sajadah kan. Tapi sebenarnya tidak semestinya begitu. Kadang-kadang boleh baca surah lain. Tapi sahabat saya tu dia pressure, dia baru hafal surah Sajadah. Orang makmum kata, "Ustaz, takkan baca surah Iqra' je? Kami mau hafal baca surah Sajadah." Okeylah, dia ambil inisiatif hafal surah Sajadah. Pressure kawan tu. Jadi naik imam baca surah Sajadah. Baca saja, nak jumpa tempat sujud tu. Sebelum tajam apa tu, walau yasjudu, nak jumpa perkataan tu, dia tu masuk Sajadah, masuk surah Furqan. Surah Furqan pun dia hafal, dia sujud. Makmum belakang kata, lain macam Sajadah Ustaz. Oh, dia kata itu saya hafal waktu zaman di Syria. Agak-agak di Malaysia versi dia lain sikit lah. Itu pun ada juga. Baik. Kemudian peringkat yang seterusnya kata di surah tadi, lepas kita hafal, kemudian barulah kita mula membelajar tafsir. Jadi peringkat, baca tafsir, mula baca terjemahan. Habis baca satu ayat, baca terjemahan. Naik seterusnya baca tafsiran. Naik seterusnya kita mentadabbur, kita mendalami dengan secara berguru. Dan yang peringkat yang terakhir ini susah nak sampai tuan-tuan, iaitu kata surah Al-Qadawi, at-tajawub ma'al Quran. Kita bercakap dengan Quran. Contohnya Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis, kalau kita benar-benar dalami Quran dan kita baca tafsirannya, ketika mana sahabat Nabi SAW baca Subbihisma rabbikal a'la, rupanya sebab nuzul tu adalah Allah Ta'ala perintahkan kita supaya baca bacaan tersebut ketika mana kita sujud. Nabi lepas baca ayat tu, Nabi berhenti sekejap, Nabi kata Subhana rabbikal a'la. Kemudian Nabi bersambung, alladhi khalaqa fasawwa. Kadang kita komplain ke siapa imam lepas baca tu dia diam, tidak. Barangkali tu imam lupa, mudah dia sangka buruk kata imam. Padahal tu imam jawab dulu apa yang Allah Ta'ala, seolah ni dia berinteraksi, bercakap dengan Allah Ta'ala. Itu tahap orang yang benar-benar alim dan tuan-tuan. Itu di antara kaedahnya. Dan seterusnya beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Sebab itu kata Yusuf Al-Qadawi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjaya mengkhatamkan surah Baqarah selepas 10 tahun. Berada di Mekah 10 tahun. Itu tolak masa sebelum dia pergi Malik. 10 tahun khatam surah Baqarah, buat kenduri besar-besaran. Semua orang tanya, ya, wahai Umar, apa kamu buat ni? Kenduri sebab khatam surah Baqarah. Kalau kita lekeh lah, 10 tahun mau baca surah Baqarah. Rupanya Sayyidina Umar baca satu ayat dia amal, baca satu ayat dia amal. 10 tahun mau habis surah Baqarah dan habis beramal dengan ayat. Siap buat kenduri lagi, syukur. Kita 30 juzuk khatam tak buat kenduri. Itu masalah itu kalau yang khatam. Kalau yang tak khatam, Allah Ta'ala. Baik, saya setakat itulah. Sekian. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Tuan-tuan, itulah dia hijrah kami ke syurga dengan Al-Quran. Hijrah ke syurga dengan Al-Quran. Quran ni kita kena fasih betul-betul lah. Kalau tak fasih, Quran ni kita baca kena lahjah Arabiyah. Dia ada banyak lahjah. Ada lahjah Malayuiyah, lahjah Jawawiyah. Ara'aita alladhi tadhru bid-din. Lain macam bunyi kan. Jadi benda tu kena faham. Berarti kita nak beramal pun kena baca bagi kena. Bila tanya, bila kau takut gangguan jin, syaitan ataupun sihir, nak elak daripada gangguan, seorang guru dia pesan bacakan 3 qul. Bacalah 3 qul. Dia pun balik baca. Esok datang pula ustaz, sama juga datang juga kacau ustaz. Kau baca apa? Baca yang ustaz cakaplah 3 qul. Macam mana kau baca? Qul. Sungguhlah. Memang tak lah kan. Ni dia. Baik dan tak. Itu kena ada. Ataupun kita dah hafal Quran. Kita dah 2 tahun berada dalam Islam. Kita dah hafal, tapi tak berikat. Yang kita hafal surah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nak cerita alhamdulillah jodohnya baik, dapatlah kahwin 2 tahun jadi imam kepada isterinya. Dah ada anak. Isteri pula dulu alhamdulillah dah ada anak dah, yang dulu dah besar dah.
ataupun kawannya. Dia jadi imam depan isteri sampai isteri dah tahu dah dia nak baca surah apa. Habis qul huwallahu ahad, habis tak kira rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Sampailah nak sembahyang isteri dah tahu dah. Habis macam rakaat kedua ni tengoklah masih qul a'udzu binas. Tengok betul qul a'udzu binas, dia cuik kau sebelah. Tengok betul aku kata. Kata tak meningkat-ningkat, cuba kita tingkatkan, baca pula surah yang lain, hafal pula surah yang lain. Sebab Quran ini bukan sekadar baca, bukan sekadar amalkan, punya tinggi, mulia tinggi nilai Quran hingga kan lihat Quran pun dapat pahala. 4 perkara yang Nabi kata kita lihat tak perlu niat tapi dapat pahala. 4 perkara tak perlu niat pun dapat pahala. Yang pertama, memandang wajah guru. Tengok wajah imam kita, Allah letih ya. Terima kasih bagi ilmu pada kami, kongsi-kongsi dengan kami. Tak perlu niat. Tengok wajah mak ayah, dapat pahala. Dapat pahala, tak perlu niat. Tengok apa nama ni, Al-Quran, tak perlu niat. Orang perempuan uzur, kami nak baca Quran, tak boleh. Tengok Quran buka, tengok. Ataupun ada terpampang frame dalam bilik kita apa, Quran, ya Allah. Tengok je, tak payah baca, dapat pahala, ya Allah. Tu dia punya mudah. Pandang Kaabah dapat pahala. Setengah riwayat kata pandang lautan pun ada juga dapat pahala. Tak perlu niat. Sahaja aku memandang wajah mak aku kerana Allah Ta'ala tengok. Tak perlu niat. Tak perlu niat. Pandang saja dapat dah. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan tingginya nilai Al-Quran. Pandang pun dapat pahala. Apatah lagi kita membaca, memahiri, menghafal pula. Macam kata, saya nak sedut kesimpulan daripada apa yang Ustaz Ibu katakan tadi. Menghidupkan ilmu dengan 5 perkara. Dan waktu kita mengaji untuk guru kita pesan, antara dia ambil daripada kitab berita penuntut. Nak hidupnya ilmu, orang yang dia nak hidupkan ilmu, disebut hayatul ilmu bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Apa maksud mudzakarah? Sentiasa beringat, sentiasa sibukkan diri dengan majlis ilmu, sentiasa bijak. Tadi Ustaz sebut pasal ni macam mana, pasal ni macam mana, pasal ni macam mana. Dia sentiasa berbincang. Ilmu itu hidup. Mautul ilm, matinya ilmu itu bil mudzakaru, dengan mengarut. Ni dia. Satu ataupun 7 prinsip orang yang nak hidup ilmu. Apa yang kita belajar pada ni akan terus kekal ilmunya. Yang pertama, dia kena ada murajaatun. Habis dia belajar ni, dia kena murajaah. Apa maksud murajaah? Apa yang dia tulis yang lama-lama dia semak balik. Lepas tu dia kena ada muzakaratun. Antara muzakarah macam kita kata tadi, bincang dengan kawan macam mana, bincang dengan jiran, bincang dengan anak, bincang dengan suami sebagainya. Dan dia kena ada apa lagi? Dia kena ada mudawamatun. Dia kena ada mudawamatun di masa sentiasa berterusan. Jangan berhenti setakat ni saja. Sentiasa belajar lagi, belajar. Dan dia kena ada mulazamatun, dia kena ada mulazamah. Dia kena ada satu kelaziman untuk kita terus. Ilmu yang kita baca hari ini, esok tak semestinya kita ingat. Yang kita belajar hari ini tak semestinya esok kita masih lagi ingat. Mana kena lazim, amalkan terus. Amalkan terus. Dan dia, antara dia kena juga ada muhafazatan, apa dia? Hafaz ilmu yang dia belajar. Hafaz ini macam mana? Nak kena ingat. Sebab tu kita al-ilmu sudur wala kutub. Ilmu tu pada dada, bukan pada kitab. Kalau pada kitab itu bukan ilmu. Pada kitab apa? Mana yang kita tulis hari ini habis kita simpan. Tak ada dalam dada kita. Tak ingat apa yang kita belajar pada hari, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita laksanakan dalam forum kita menjadi satu orang kata momentum perubahan untuk kita hijrah kita ke syurga, hijrah kami ke syurga ya Allah. Jadi tuan-tuan, sedar tak sedar dah 3 jam. Dah 3 jam kita berforum. Kalau tadi saya sebut pasal Sogo, saya pun tengok abang kita, berada kita, rupanya ada orang Sogo juga kat sini, tuan-tuan. Orang Sogo pun datang dengan kita. Apatah lagi kita sanggup pergi Sogo, kan? InsyaAllah. Minta maaf. Baik, itu dia, insyaAllah. Alhamdulillah kita dapat berwacana selama 3 jam. Dan berakhir, sudah banyak lagi soalan saya nak ajukan, tapi manakan masa mencemburi kita. InsyaAllah kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Dan insyaAllah kita boleh ikuti kuliah-kuliah ataupun perkongsian Ustaz Penang kita dalam televisyen, di SOWASI ataupun di channel-channel yang lain. Dan insyaAllah tuan-tuan, mewakili panel, kami mohon kemaafan kalau-kalaulah ada terkasar bahasa, tersalah tutur bicara, terlajak kata-kata, memberi perasaan dan sebagainya. Minta maaf lah, no. Manusia tidak boleh lari daripada salah dan silap. InsyaAllah kita mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih kepada pihak Perkim, Tuan Haji, dan juga warga Perkim atas kesudian menerima kami untuk mengimarahkan ma'al hijrah kita dengan tema hijrah kami ke syurga-Mu ya Allah. Dan insyaAllah sekat itu dulu, bersama-sama kita tangguh
Mari kita dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-khusr illa al-mu'minina salihat wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Terima kasih kepada ahli panel dan syukur semula kepada pengurusi majlis. Jika sekarang ini ada sini semua ini adalah bermula daripada hijrah. Dia bermula daripada hijrah itulah yang kita sekarang ini berada di tempat ini dan Islam berkembang begitu besar sekali. Kerana hijrahlah Islam berkembang ke negara kita. Di mana hijrah itu? Kalau konsep, sebab itu hijrah ini bukan sejarah, bukan satu peristiwa biasa. Sebenarnya dia satu konsep. Dan semua kita faham tahu. Konsep untuk ditanam dalam diri kita. Bahawa diri kita mesti ada konsep hijrah. Orang yang tak ada konsep hijrah, tak tahu apa. So, setiap Muslim mesti ada konsep hijrah dalam diri dia. Artinya dia mesti ada suatu perasaan nak sentiasa nak makin elok dan nak memperkuat dan memperhebatkan diri dia. Of course lah, dan Allah Ta'ala telah mengingatkan kita bahawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini satu perkara yang penting. Allah Ta'ala jadikan hidup ini kerana dia tengok siapa di antara kita yang the best amalan dia, the best hidup dia, the best pemikiran dia, the best. Allah nak tengok dia the best. Kalau sekadar baik, dia pun kurang lagi. Tapi yang Allah sebut dalam Quran ini, yang dia nak tengok ialah sebagai satu ujian, the best. Who is the best among you? Ini yang pentingnya hijrah kepada kita. Alhamdulillah, saya sebenarnya diminta untuk mengesilikan ini bagi pihak yang berbahagia, Dr. Tan Sri Dr. Rais apa namanya Siusahagung kita saya ini ditolak ya sebenarnya kerana dia ada masalah di lain dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dan terima kasih banyak pada adik-adik panel kita tadi yang telah begitu hebat sekali menguraikan tentang peranan kita dan sebagainya. Kerana kita tahu semua sekarang ini umat Islam, kita sebenarnya kita sangat perlu kepada ilmu dan kepada kehidupan yang seperti ini. Selain daripada kita memang bersama kita sekarang ini, sebenarnya kita penuh dengan malaikat ramai ni. Malaikat berada dalam majlis seperti ini. Sebenarnya kita bersama dengan para malaikat. Allah mengutuskan malaikat mari dalam majlis sama ini kerana malaikat ini akan kembali kepada Allah melaporkan kamu pergi ke mana tadi. Maka dia akan melaporkan aku tadi pergi dalam satu majlis kata dia majlis pergi. Dia sebut majlis pergi yang dihadiri oleh dan dia akan sebut seorang-seorang ni. Dia kenal ni kita ni. Disebutkan seorang-seorang dan itu akan menjadi suatu bukti bahawa kita sekarang sedang berada dalam suatu majlis amalan yang cukup baik. Itu jangan seganlah nak datang kalau dalam majlis-majlis yang seperti ini. Terutama lagi kerana kita umat Islam hari ini, tuan-tuan semua maklum, sedang dalam di keadaan diancam oleh pihak. Kalau di Gaza, kita ni alhamdulillah lah, di Gaza diberdil dan bagaimana di Burma, banyak umat Islam sekarang ini sedang menerima berbagai keadaan. So ini bukan bermakna kita juga tak akan berlaku. Mungkin kita juga akan berlaku. Oleh sebab itu, sebelum daripada berlaku, kita haruslah bersedia dengan segala senjata kita, senjata ilmu, senjata amalan, senjata ini. Dan sebenarnya kita juga kalau pada serangan yang menggunakan kegilaan dan sebagainya, tapi di kita serangan tetap berlaku. Tapi serangan dengan melalui cara berfikiran, melalui pemikiran, depolarisasi dan macam-macam cara bagaimana anak-anak kita sekarang ini sedang
sebenarnya. Anak-anak kita jangan main-main tu. Kita jaga tu anak-anak kita, cucu-cucu kita sedang dalam keadaan yang terombang ambing sebagainya, mungkin boleh dipengaruhi oleh segala pahaman-pahaman baru ini yang nak menyesatkan kita dan sebagainya. Oleh sebab itulah kita perlu perkukuhkan kedudukan kita, dan alhamdulillah kita terima kasih kepada imam muda tadi. Sebenarnya kita perlu ramai lagi imam-imam muda ini, dan insya-Allah Perkim pun kami dalam perbincangan dan dalam usaha ke arah untuk melahirkan juga tokoh-tokoh yang seperti itu. Namanya kita boleh mabulah nama apa-apa, nama pendakwah muda tak apa-apa, tapi kita perlu Perkim juga insya-Allah akan melahirkan ramai pendakwah-pendakwah muda di kalangan anak-anak kita dan kalangan belia-belia kita. Dan oleh kerana kita sekarang ni ada 23 kelab di Disti, dan mereka inilah di antara yang kita akan insya-Allah turunkan mereka untuk jadi pendakwah-pendakwah muda untuk kita pada masa akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi lah pihak Perkim. Diharapkan dengan sokongan-sokongan pada seperti ini, Perkim akan lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, dan hijrah Perkim pun akan lebih kuat lagi pada masa akan datang. Dan insya-Allah sebagai hasil, sedikit hasil yang kita bincang pada pagi ini dengan panel di bawah tajuk apa tadi? Hijrah ke surga, dan disebutkan tadi juga hijrah ke surga melalui Al-Quran, melalui kita mengkaji balik Al-Quran. Mungkin melalui sebagai satu resolusi kita pada pagi ini, bahawa semangat hijrah kita yang kita akan ambil daripada pagi ini ialah kita nak balik lepas pada ini, kita nak berhijrah melalui Al-Quran untuk kita mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menimba segala ilmu yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya kita sangat rugi tuan-tuan kalau kita tak timba ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, memahami, tadabbur, apabila tadabbaru Al-Quran ala qulub dan aqwaluha, ini Tuhan mencabar kita. Kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran, memahami, mengkaji Al-Quran? Adakah hati-hati kamu ini telah ditutup? Kacau kita tu. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingat kita asirul Quran. Bukan setakat dia suruh baca saja, asirul Quran, maknanya selengkarkan Al-Quran itu, maknanya, pahamannya, dan segala ilmu yang ada Quran itu kamu kena selengkarkan dengan. Jadi inilah yang kita perlu, insya-Allah apa yang kita nak jadikan sebagai resolusi hijrah kita pagi ini. Nak balik lepas pada ini, kita akan mengadap Al-Quran, mencari buku-buku tafsir Al-Quran dan sebagainya. Kalau tak pandai bahasa Inggeris tu, coba pergi Maktabah Darussalam. Ada buku yang dihasilkan daripada di Mekah, di Madinah. Ada buku-buku dalam bahasa Inggeris tu cantik, dengan panjang lebar dan sebagainya. So mulalah kita sekarang ini menjadikan Al-Quran sebagai salah satu daripada hijrah kita. Kerana seperti mana yang kita maklum juga bahawa kurang-kurang kita ada 5 hak Al-Quran kepada kita, ada 5 perkara. Yang main pokok Al-Quran itu ada 5 perkara yang satu, membaca, menulis, menghafal, membaca, menulis, menghafal, memahaminya, dan mengamalkan. Kurang ada 5 perkara ni yang kita tak boleh tak ada lagi daripada Al-Quran, hak Al-Quran kepada kita. Dan kita kena laksanakan, membaca, menulis, menghafal, memahami, dan mengamalkan, menghayati apa yang dituturkan. Jadi dengan itu saya terima kasih sekali lagi kepada pihak Perkim, kepada semua pihak, dan yang telah menguruskan dan menjayakan majlis kita ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang dalam majlis yang seperti ini, insyaAllah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi dan syukurlah, dan terima kasih banyak atas sokongan pagi tuan-tuan.
bermujayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.